Company sama tu. Ya. Telefon dia. Tadi masa saya tunjuk, dia tak ada sebab saya kena tak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tidak akan berkompromi dengan sebarang kesalahan pengangkutan lebih muatan yang boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Pengusaha serta pemandu lori didapati telah pun menukar strategi dengan memulakan perjalanan seawal jam 3 pagi bagi mengelak daripada ditahan pihak berkuasa. Saksikan laporan khas lori lebih muatan disediakan wartawan Afifah Haminuddin. Pada tahun lalu, kes kenderaan berat terutamanya lori simen, balak serta lori pasir yang membawa muatan berlebihan di Negeri Sembilan telah mencecah lebih 7,000 kenderaan. Hal ini memaksa pasukan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan memperketatkan kawalan bagi memerangi isu ini serta pelbagai kesalahan lain yang melanggar Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987. 999 sempat mengikuti pasukan risikan JPJ Negeri Sembilan melakukan pemerhatian bagi kegiatan pemandu lori yang membawa muatan berlebihan sekitar negeri itu. Ketiga lapor daripada tol besar keluar penting terdapat 2 overload. Pukul 4.10 balik di Rompen. Hasil risikan, rata-rata pemandu lori dikesan memandu secara berbahaya dan ada juga pemandu yang bersembunyi bagi mengelak dari ditahan pihak berkuasa. Pemandu berenggan memberi kerjasama. Disyaki membawa melebih muatan dan kami akan keluarkan P23 untuk mendapatkan maklumat pemandu. Jam sekarang menunjukkan 4 pagi dan kami kini bersama 6 orang pegawai dari JPJ Negeri Sembilan sedang membuat pemantauan pergerakan lori di sekitar Kuala Pilah yang disyaki melakukan kesalahan membawa muatan berlebihan. Ini adalah waktu kemuncak bagi pemandu lori jenis perdagangan yang mempunyai pelbagai jenis kesalahan untuk memulakan perjalanan bagi mengelak dari dikesan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Jalan Kuala Pilah ni dipilih sebab jalan ni adalah penghubung utama daripada Pahang dan juga Johor. Jadi lori-lori lebih muatan ni dia akan melalui jalan ini menghala ke utara lah. Di samping itu juga di kawasan Kuala Pilah dan juga di Bahau ni banyak kilang-kilang simen lah. Apa yang permatian kita lihat sebentar tadi tu dari kiraan tu dalam 15 hingga 16 buah lah kenderaan berat yang melalui jalan ni. Dalam usaha mengekang isu ini serta menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain, Ops Tutup Khas telah digerakkan dan kali ini lebih 5 kawasan sekitar Negeri Sembilan menjadi sasaran utama. Dengan kekuatan seramai 30 orang pegawai dan anggota yang dibahagikan kepada 9 kumpulan, operasi dimulakan dengan rondaan di kawasan titik panas jam 2 pagi. Muatan jumbo bag tiada DO. Cermin retak melebihi 6 inci. Sebuah lori telah ditahan kerana disyaki membawa muatan berlebihan dan turut mempunyai kesalahan lain iaitu pemasangan lampu strobe light yang boleh mengganggu penglihatan dan tumpuan pengguna jalan raya yang lain. Apa tak? 5 minit lepas tu dia tampak. Lama sikit. Dia tak masa kena Ada juga segelintir pemandu yang enggan memberi kerjasama lalu lari meninggalkan lori di bahu jalan apabila dipercayai mendapat maklumat dari pemandu lain tentang operasi pemantauan JPJ.
buat tidur. Belakang mana bang? Saya tak tahu dia baru bangun tidur. Company sama tu. Iya. Telefon dia. Tadi masa saya tidur, dia tak ada. Sebab saya kena tangkap. Abang telefon dia. Saya tak ada nombor dia, bang. Sama syarikat je tu. Iya. Manakala lori yang membawa muatan kayu secara berlebihan ini memandu dalam keadaan laju, sejurus menyedari kehadiran pihak berkuasa. Berhenti kenal di sebelah kiri jalan. Terima selamat. Selain itu, lori yang membawa muatan kayu balak sekitar daerah Jempol turut ditahan dan pemeriksaan mendapati ukuran kayu balak ini telah melebihi saiz badan lori yang boleh mengundang bahaya terhadap kenderaan lain. Kesemua lori yang disyaki membawa muatan berlebihan diarahkan ke lokasi timbangan untuk pemeriksaan lanjut. Wow! Agak sikit. Pemandu lori berusia 66 tahun yang membawa muatan baja berlebihan ini mendakwa sudah lali dengan saman yang dikeluarkan oleh pihak JPJ, namun tetap berdegil. Saya bawa lori sebelum ada lesen umur 19 tahun. Kerja saya membawa lori je. Ada peda pun tak tahu nak buat kebun. Saya kebetulan anak saya sakit. Jadi nak hantar pergi Kerenan. Itu suruh lagi balik. Rupanya hari ni ada operasi. Dan tak ada apa lah. Dia tahulah berat dia kena berapa tapi lebih berat tahulah. Tahu. Memang kita hari-hari itulah kerja. Kalau sampai lambat majikan marah ke? Tuan terima barang marah. Operasi diteruskan jam 9 pagi sekitar Bandar Nilai yang menjadi antara laluan utama untuk pemandu lori tanah memulakan perjalanan. Menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan, Hanif Yusabra Yusof, selain kesalahan membawa muatan berlebihan, OPS ini turut menahan lori yang dikesan mempunyai kesalahan teknikal termasuk tayar yang tidak diselenggara dan membawa kayu penyendal dalam keadaan tidak selamat. Penguasaan kita kali ini berfokus terhadap kenderaan ini akan kita buat secara berterusan bagi memastikan pemandu serta pengusaha kenderaan berat ini mematuhi peraturan yang telah kita tetapkan. Di samping itu juga ia bagi memastikan kenderaan yang digunakan selamat di jalan raya bagi membantu mengurangkan risiko kemalangan yang membabitkan kenderaan-kenderaan berat ini. Hasil pemantauan di sekitar Plaza Tol Nilai, pihak JPJ telah menjumpai 2 buah lori pasir yang disyaki mempunyai pelbagai kesalahan. Hanya kerana ingin mengaut keuntungan dan mengejar trip ke Nilai, lori ini telah ditahan oleh JPJ Negeri Sembilan kerana melakukan kesalahan membawa muatan berlebihan, iaitu pasir sungai. Dan air yang mengalir ini disyaki boleh menyebabkan kerosakan jalan. Dan antara kesalahan lain yang dapat dikesan ialah pengusaha lori telah menambah 9 inci dinding untuk menampung muatan berlebihan. Ketika pemeriksaan dijalankan, kami mengesan kehadiran seorang lelaki yang disyaki tontok sedang memerhatikan pergerakan pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, pasukan JPJ Negeri Sembilan tidak gentar dan sentiasa komited dalam menguatkuasakan peraturan dan undang-undang jalan raya. Hasil pemeriksaan sebanyak 35 saman berjaya dikeluarkan bagi kesalahan membawa muatan berlebihan. Manakala 4 saman di bawah kesalahan memasang lampu aksesori strobe light serta 5 saman membabitkan kesalahan teknikal. Kes disiasat di bawah Seksyen 82/1 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 dan Seksyen 63/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi tamat jam 10 pagi. Laporan Afifah Aminuddin 999. Menunggang
menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Seorang remaja berusia 20 tahun antara yang ditahan. Dia mendakwa telah membelanjakan ribuan ringgit untuk mengubah suai motosikalnya dan sanggup meniru aksi berbahaya menerusi aplikasi media sosial. Saksikan operasi Samseng Jalanan dipergiatkan oleh Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur baru-baru ini disertai wartawan Arisha Kalim. Yang ke ala ke Sentul tu patah balik ke Gombak. Jam 1 pagi, 999 bersama Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur membuat pemantauan aksi Samseng Jalanan di sekitar Lebuh Raya Duke, Kuala Lumpur. Hasil tinjauan kami, ada yang melakukan aksi mengangkat tayar hadapan atau lebih dikenali sebagai wheelie, aksi zigzag, roket, Superman serta bersaing secara berkumpulan. Sekitar jam 3 pagi, tanpa menyedari operasi sedang dijalankan, 4 orang remaja berusia antara 17 hingga 20 tahun berjaya ditahan kerana menunggang secara melulu dan berbahaya. Seorang daripada remaja terbabit mendakwa kononnya pertama kali melakukan aksi itu di sekitar Kuala Lumpur. Dia turut mendakwa telah menghabiskan ribuan ringgit bagi mengubah suai enjin motosikal demi kepuasan diri. Tahu tak kenapa malam ini tahan? Libur balik rumah Taman Selayang. Ada buat apa-apa tak dekat motor ni untuk jadi laju? Tukar blok lah. Makan kos tak? Ada. Tak terkira lah. Untuk dia enjoy je. Seorang lagi remaja yang turut ditahan dipercayai melakukan aksi roket mendakwa dia meniru aksi terbabit menerusi aplikasi media sosial. Hasil pemeriksaan turut mendapati pelbagai kesalahan trafik dikesan termasuk mengubah suai nombor plet pendaftaran, cukai jalan tamat tempoh dan tiada lesen memandu. Susulan itu, kesemua penunggang motosikal bersama kenderaan masing-masing dibawa ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut. Menurut Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, Superintenden Zulkafli Cik Lah, sebanyak 463 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan ke atas pengguna jalan raya sepanjang operasi dijalankan. Kenapa kau tukar brek, buang brek dan tukar exhaust? Memang tak takut ke bawa motor tak ada brek belakang? Rasa takut juga tapi itulah. Tak bising ke exhaust dia? Bising. Suka tak dengar exhaust bising? Family tahu tak bawa motor? Tahu. Sebanyak 26 buah motosikal disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan mengubah suai struktur kenderaan. Bagi mereka yang melakukan kesalahan ini, kita akan sita motosikal mereka. Ya. Bagi mereka yang mengubah suai kenderaan juga, kita akan sita motosikal ini dan kita akan ambil 3 serampang 3 mata. Itu pihak polis akan membuat saman yang mana kita kelaziman saman. Lepas tu kita akan panggil JPJ jika mereka ubah suai motosikal dengan chassis semua. Dan juga kita akan panggil Jabatan ANS kita. Jabatan ANS kita akan bantu kita untuk cek exhaust dan bunyi bising. Tambah beliau, Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur akan terus mempergiatkan operasi pada hujung minggu bagi membantras dan mencegah sepenuhnya isu Samseng Jalanan serta menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Kita akan perkasakan, kita akan turun lebih ramai anggota untuk menentukan motosikal tidak diubah suai ini tidak berlaku lagi dan juga mak rempit kita akan sedaya upaya untuk hapuskan mak rempit. Okay. Sebanyak 9 tangkapan berjaya dibuat oleh pihak JSPT Kuala Lumpur membabitkan 9 lelaki warga negara tempatan berusia lingkungan 14 hingga 21 tahun. Semua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek boleh berdepan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak kurang daripada RM5,000 serta tidak melebihi RM15,000 jika sabit kesalahan. Operasi tamat jam 4 pagi. Laporan Arisha Kalim, 999.
13 individu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti alung atau pinjaman tidak wujud dalam serbuan di sebuah kondominium di Perda, Georgetown, Rabu lalu. Ikuti perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Menurut kenyataan polis, serbuan dijalankan selepas mendapat laporan berkenaan kes ugutan dan khianat membabitkan kumpulan berkenaan. Siasatan lanjut mendapati kesemua anggota sindiket berusia 19 hingga 30 tahun itu menjadikan media sosial sebagai saluran untuk mengiklankan kegiatan haram mereka. Sebanyak 192 kertas siasatan dibuka dan kerugian dianggarkan bernilai hampir 2 juta ringgit. Polis turut merampas peralatan yang digunakan sindiket tersebut termasuk kenderaan milik suspek. Semakan mendapati 3 daripada suspek memiliki rekod jenayah dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan 427 Kanun Keseksaan. 14 individu termasuk 2 wanita dan seorang warga Bangladesh didakwa di Mahkamah Session Georgetown atas kesalahan menganggotai sebuah kumpulan jenayah terancang yang dikenali sebagai Geng Chandra. Kesemua tertuduh berusia 29 hingga 61 tahun itu terbabit hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Menurut pertuduhan, kesemua tertuduh menyertai geng jenayah terancang tersebut antara Januari 2016 hingga 12 Mac 2021 di daerah Timur Laut. Pertuduhan dijalankan mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara 5 hingga 20 tahun. 5 Ogos hadapan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Polis Kelantan berjaya merampas dadah berjumlah RM153,900 dalam 3 serbuan berasingan di beberapa daerah sempena Ops Tapis bersepadu. Dalam satu serbuan di pekarangan Stadium Kota Baru, mendapati 2 lelaki dipercayai tokan dadah berjaya ditahan ketika menunggu pelanggan untuk transaksi jual beli dadah. Siasatan lanjut terhadap kenderaan suspek berusia 22 dan 26 tahun itu menemui 2 guni yang mengandungi 30 bungkus plastik berwarna keemasan disyaki ganja. Dalam serbuan berasingan di sebuah rumah di Tanah Merah, polis berjaya merampas 2 bungkusan besar mengandungi 3,200 biji pil kuda yang ditanam di dalam tanah dan berjaya menahan seorang buruh berusia 28 tahun. Kesemua suspek direman 7 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Yang tak melalui WhatsApp, lepas tu dia check CCTV mereka, tak nombor pendaftaran tak berapa clear. Saya panggil kawan kedai sebelah. Meter elektrik diusik sehingga gagal merekodkan bacaan yang sempurna. Itulah modus operandi segelintir pemilik premis di wilayah Persekutuan Labuan bagi menyeleweng kos bil elektrik. Namun, taktik mereka gagal apabila kegiatan itu berjaya dikesan oleh Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB. Pihak Sabah Electricity Sdn Bhd SESB melancarkan satu operasi bersepadu bersama Suruhanjaya Tenaga Putrajaya dan Pantai Barat Sabah bagi mengesan pemilik premis yang mengusik meter untuk tujuan penyelewengan kos bil elektrik. Memastikan kita mencapai objektif kita lah. CSP! Boleh! CSP! Boleh! Operasi yang digerakkan pada jam 10 pagi itu memeriksa 29 buah premis termasuk kedai runcit, restoran dan kilang kitar semula di sekitar Labuan. Hello CSP. Hello. Hello Cik. Kami mau cek meter. Berpasangan meter elektrik di setiap premis diteliti bagi memastikan ia tidak diusik sehingga boleh menyebabkan kegagalan untuk merekod bacaan dengan sempurna.
Ini wayar tambahan. Ini wayar betul. In out ya. Kadang dia hubungi. Cuma dia punya pincasan dia menggunakan logam satu plate di bawah. Ini plate yang dia boleh tolong memang dapat. Yang ini tambahan. Ini pun punya pincasan. Cuma dia ada tambahan plate logam di belakang. Tangan saya. Menurut Pegawai Transformasi SESB, Engineer Nurhizami Abu Hassan, kebiasaannya pengusikan meter elektrik dilakukan secara litar pintas bagi memberi bacaan 50% lebih rendah berbanding bacaan sebenar. Sebuah ini dilakukan setelah analisa dan risikan dibuat oleh pasukan Strike Force SSB sebelum ini. Dan tambahan juga pihak SSB sedang bekerjasama dengan pihak PDRM dan juga SPRM dalam membantras kes-kes kecurian arus, termasuk kes-kes yang melibatkan perlumbungan Bitcoin, yang mana secara dasarnya telah mengakibatkan kerugian kepada syarikat, kerajaan. Kerugian itu turut ditanggung oleh pengguna-pengguna lain, yang mana akan dikenakan di dalam tarif itu sendiri kepada seluruh pengguna ataupun rakyat untuk lebih peka dan sama-sama membantu SSB dan pihak-pihak berkuasa dalam memberi maklumat kepada pihak SSB maupun pihak kawal selia sekiranya terdapat kes-kes yang dapati disyaki melakukan curian arus ataupun kes usikan perorangan meter, hendaklah dimajukan dengan segera kepada pihak SSB, PDRM ataupun pihak kawal selia untuk diambil tindakan. Tambah Engineer Nurhizami lagi, perbuatan mengusik meter elektrik di 3 buah premis menyebabkan kerugian lebih RM200,000 kepada pihak SESB. Timbalan Pengarah Unit Perancangan dan Penyelarasan Penguatkuasaan Suruhanjaya Tenaga, Ahmad Tazmin Muhammad Nordin, akan memastikan pihaknya terus berganding bahu dengan pihak SESB dalam membantras kes kecurian elektrik. Pada hari ini kami menjalankan peranan kami sebagai badan kawal selia bagi memantau kes-kes kecurian elektrik dan juga mengambil barang-barang bukti untuk membawa pesalah-pesalah ke mahkamah. Itu adalah merupakan peranan dan tanggungjawab ST bagi membantras kes kecurian elektrik di Sabah. Dari semasa-masa kita akan teruskan. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 pindaan 2016, pihak premis boleh didenda maksimum RM1 juta atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah antara komen netizen apabila keluarnya sebuah video memaparkan seorang lelaki warga tempatan bertindak menendang serta membaling batu terhadap seekor kucing selepas dilihat cuba mengumpannya dengan makanan. Video berdurasi 3 minit itu dirakam kamera litar tertutup CCTV premis di Semeling Kedah dan dimuat naik di laman Facebook sehingga mengundang pelbagai kritikan netizen berhubung perbuatan keji itu. Saya menerima daripada aplikasi WhatsApp daripada kawan adik kedai sebelah. Dia hantar melalui WhatsApp. Lepas tu dia check CCTV depa, tak nombor pendaftaran tak berapa clear. Saya panggil kawan kedai sebelah, aksesori tinted tu untuk check balik. Lepas tu baru dia hantar lagi 2 rakaman CCTV serta satu gambar image nombor plate. Saya tengok semua CCTV baru saya buat laporan polis pasal tak boleh terima benda tu. Zaman tu kan kita tak sokong. Macam kucing orang buang kucing jalanan, kita sama-sama pakat bagi makan. Siapa dan bagi makan. Kadang kalau kita kedai tutup, kedai DIY bagi makan. Kalau kita dua-dua tutup pun depa, kadang-kadang kawan kedai sebelah
Mana yang sempat bagi makan pakat-pakat jaga. Bagi di luar sana kan, macam perbuatan kejam terhadap haiwan ni, bagi yang ada bukti apa, boleh buat laporan polis melalui bukti-bukti rakaman CCTV kan. Kita yang boleh bersuara untuk binatang-binatang kan. Sangat sedih lah dengan keadaan kucing sebegitu kan. Rasa marah tu juga adalah pada suspek tu. Tergamak dia melakukan begitu terhadap seekor kucing kan. Marah sebab dia membiarkan kucing tu dalam keadaan tercedera tanpa memberikan bantuan. Perbuatan yang suspek lakukan ni tak boleh diterima lah. Haiwan ni kita kena jaga, kita kena pelihara untuk masa depan kita semua juga. Susulan itu, suspek ditahan di rumahnya di sekitar kampung Pengkalan Bujang, Merbok. Ketika disiasat, dia mendakwa kononnya tertekan dan mengalami masalah emosi kerana tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi Cik Hassan bagi mendapatkan perincian kes ini. Pihak keluarga ada juga menyatakan memang suspek ini merupakan seorang yang pecinta haiwan, terutama kucing. Cuma pihak keluarga pun, dia pun merasa terkejut dan tidak menyangka anaknya bertindak agresif seperti inilah. Kita tidak dapat lagi laporan penuh daripada pihak veterina. Cuma kecederaan itu dia bahagian kepala lah. Kesan daripada hentakan batu tadi. Saya juga mengingatkan pihak masyarakat lah. Sekiranya ada terjumpa, sama ada terjumpa depan mata ataupun melalui CCTV ke dan sebagainya, tampillah untuk membuat laporan polis untuk kita siasat. Kami pihak polis juga berterima kasihlah kepada yang membuat laporan ini dan kami juga bangga ke atas keberanian dia lah tampil untuk membuat laporan di atas sifat dia yang rasa tanggungjawab dan belas kasihan ke atas haiwan yang dicederakan ini. Perintah reman terhadap lelaki berusia 27 tahun itu telah pun dikeluarkan oleh Magistrate Nur Fazlina Musa di Mahkamah Magistrate Sungai Petani. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Memasang kawat duri serta meletakkan 3 pintu besi sebagai halangan. Itulah modus operandi terbaru sindiket melombong Bitcoin dikesan di 2 buah premis di sekitar Petaling Jaya. Pihak Tenaga Nasional Berhad turut mengalami kerugian mencecah RM25,000 hasil kegiatan penjamungan elektrik secara haram oleh sindiket terbabit. Ikuti perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Jam 11 malam, satu taklimat operasi sindiket melombong mata wang Bitcoin secara haram diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Matlamat operasi bertujuan untuk membanteras aktiviti perlombongan mata wang kripto yang membabitkan bekalan elektrik di jana secara haram. Operasi ini melibatkan sepasukan pegawai dan anggota Polis Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya bersama 8 anggota Juruteknik Khas Tenaga Nasional Berhad TNB. Hasil resikan selama 2 bulan, polis berjaya menupaskan sindiket melombong Bitcoin selepas serbuan dijalankan di 2 buah premis kedai 2 tingkat sekitar Petaling Jaya. Setelah hampir 1 jam cubaan membuka pintu besi itu dilakukan, polis akhirnya mendapati terdapat papan kalis bunyi diletakkan di bahagian hadapan premis bagi mengelak bunyi mesin dikesan. Ini cara dia. Dia akan untuk kaliskan bunyi. So dia akan buat partition. Lepas tu dia akan sembunyikan mesin-mesin perlombongan Bitcoin ini dalam satu ruangan yang tertutup. So kalau kita tengok, bila kita dah acak, so ini mesin-mesin Bitcoin yang ada even ini adalah untuk disedut udara keluar.
Hasil siasatan di lokasi kejadian turut mendapati sindiket Bitcoin itu memasang beberapa alatan keselamatan lain bagi mengelak kecurian mesin Bitcoin berlaku di premis berkenaan. Ini adalah modus operandi terbaru yang dikesan pihak polis di mana mereka akan memasang kawat duri bagi mengelak sebarang kecurian atau berlakunya pecah masuk untuk mencuri mesin Bitcoin yang diletakkan di bahagian depan premis ini. Premis kedua yang terletak kira-kira 10 meter dari lokasi pertama turut diserbu bagi melumpuhkan sindiket Bitcoin. Premis ini didapati telah memasang 3 pintu besi sebagai taktik mengelak kecurian mesin Bitcoin serta menyukarkan pihak berkuasa untuk menjalankan serbuan. Hasil siasatan mendapati sindiket menggunakan 1 unit desktop, 1 unit TP-Link serta 1 unit komputer riba bagi menjalankan kegiatan haram itu. Harga bagi 1 unit mesin Bitcoin ini dipercayai mampu mencecah RM400 hingga RM500. Hasil pemerhatian turut mendapati tingkap di bahagian hadapan premis dibiarkan terbuka bagi memudahkan aliran udara memasuki terowong yang dipasang khas bagi mengelak haba panas yang melampau sehingga boleh mengakibatkan kerosakan pada mesin. Kita telah berjaya merampas 56 buah mesin Bitcoin di kedua premis tersebut dengan jumlah rampasan berharga lebih kurang RM23,000. Dan juga kita juga turut merampas peralatan komputer dan juga talian internet yang digunakan untuk penyambungan internet di dua-dua premis tersebut bagi menjalankan operasi pelombongan Bitcoin. ACP Fakruddin turut menegaskan kesan perlombongan Bitcoin ini boleh mengakibatkan kemusnahan harta benda apabila menggunakan bekalan elektrik yang tinggi sekaligus menyebabkan kerugian kepada PNB dan ekonomi negara. Sindiket pelombongan Bitcoin masih berleluasa dan pemilik premis harus berwaspada sebelum menyewakannya kepada individu lain. Untuk pemilik premis, kita menasihatkan pertama mereka ini perlu membuat perjanjian sewaan kepada mereka yang hendak menyewa premis mereka supaya kita dapat menapasi siapakah mereka yang menyewa rumah mereka, premis mereka, dan apabila mereka menjalankan pelombongan kita boleh panjang siasatan dan juga tidak dipertanggungjawabkan kepada pemilik premis. Yang keduanya, saya minta kepada semua pemilik premis ini supaya mereka ini sentiasa menjalankan pemeriksaan di premis mereka supaya penyewa ini tidak membuat aktiviti pelombongan Bitcoin di premis mereka dan juga mereka sentiasa memeriksa bil utility ataupun bil elektrik lah, bil TNB. Apabila mereka tengok dengan kadar yang tinggi dan juga tidak bawa bayaran, boleh menyalurkan maklumat kepada pihak polis. Kemungkinan kita syaki mereka ini akan menjalankan pelombongan Bitcoin di premis mereka ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 37(3) Akta Bekalan Elektrik 1990, Seksyen 379 Kanun Keseksaan serta Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Sehingga kini, tiada sebarang tangkapan berkaitan suspek dilakukan, namun usaha mengesan pemilik premis tersebut masih dalam siasatan. Laporan Arisha Kalim, 999. Seorang guru agama bersama 2 orang anaknya menemui ajal selepas kenderaan yang dipandu hilang kawalan lalu terjunam ke dalam sungai. Saksikan butiran kejadian yang berlaku di Jambatan Pantai Cicar, Kuala Ketil, Baling Kedah dalam tragedi 999 minggu ini. Dalam kejadian jam 6.30 petang itu, kereta yang dipandu Masyituh Ibrahim 37 tahun hilang kawalan dan terbabas ke kiri jalan sebelum terjunam ke dalam sungai.
Adik mangsa Muhammad Ashraf Ibrahim, 34 tahun, bergegas dari rumahnya di Ipoh ke lokasi kejadian sebaik menerima berita kemalangan yang menimpa kakak dan anak saudaranya pada jam 8.30 malam. Muhammad Ashraf mengakui hubungan bersama kakaknya sangat rapat sejak kecil lagi. Kakaknya yang juga guru agama sekolah kebangsaan Kampung Selarong dan kedua-dua anak saudaranya adalah merupakan murid tahun 1 dan prasekolah di sekolah yang sama. Dia difahamkan kakaknya baru selesai melakukan aktiviti gotong royong di sekolah dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Sungai Petani. Benda ni jadi kita pun tak sangka Satu beda lah abang benda dah tulis kan. Saksi Zulkifli Syari, 60 tahun yang juga penduduk kampung Pantai Cicar berkata ketika kejadian dia sedang menangkap ikan bersama rakan di Sungai Terbabit. Katanya, dia terdengar bunyi geseran tayar yang kuat dan tidak lama kemudian kereta itu menggelongsor lalu terjunam ke dalam sungai. Dia main lari sana, lepas tu kereta tu terjun. Last kami nampak punggung dia kat sini. Bonet kereta. Dia tak berapa laju sebab air dia memusing tak berapa laju. Last sekali nampak dia bonet belakang. Orang tak. Sebab tu kami tak dapat pasti berapa orang dalam. Ekoran kejadian itu, dia bertindak menghubungi bomba bagi melaporkan kejadian terbabit. Sepasukan anggota bomba bersama pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Aman Jaya dan Baling dikejarkan ke lokasi kejadian. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penolong Pesuruhjaya Bomba Syufaat Kamarun, operasi mencari penyelamat dimulakan di permukaan air. Namun setelah gagal mengesan pasukan penyelamat di air, PPDA dipanggil untuk melakukan pencarian di dasar sungai. Syufaat memaklumkan anggota PPDA mengalami kesukaran kerana arus di bahagian bawah terlalu deras. Jelasnya, kenderaan terbabit berjaya dikesan tidak jauh dari lokasi kejadian kira-kira jam 11.30 malam. Jam 3.30 pagi, pasukan bomba menggunakan kren untuk menaikkan kenderaan yang terbabit. Kita dapati cermin pecah dan ada berlaku kerosakan di bahagian hadapan kereta. So saya percaya ikut evaluasi yang kita buat tadi, mangsa ibu dia bersama dengan anak-anak ni mungkin telah berada di belakang. Tapi pada keadaan itu kita memang tidak pastikan sama ada mereka bertiga masih bernyawa ataupun tidak. Menurut Syufaat, sebaik kenderaan itu berjaya dinaikkan, operasi mengeluarkan mangsa bermula. Mangsa dikatakan ditemui dalam keadaan sedang memeluk dua anaknya, Muhammad Ziyad Zikri Syarudin 7 tahun dan Muhammad Ziyad Haziq 5 tahun yang berada di bahagian tempat duduk belakang. Dan pada 3.32 kita dapat keluarkan mangsa yang pertama dan saya rasa sejurus lepas itu dalam 3.33 mangsa kedua dan 3.33 pagi mangsa ketiga. Rasa dalam 3 hingga 4 minit kita berjaya keluarkan ketiga-tiga mangsa sebab mereka tidak tersepit. Sebab yang tadi keadaan saya cerita tadi, mangsa ketiga-tiga mangsa tu mungkin dalam keadaan hampir berpelukan, so mudah sangat kita keluarkan. Kesemua mayat diserahkan kepada pihak polis sebelum dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. Sebaik proses bedah siasat selesai, jenazah ketiga-tiga mangsa dibawa ke kampung halaman di Kampung Paya Kercut, Bukit Pinang. Jenazah 3 beranak itu kemudian disolatkan di Masjid Az-Zaitun. Suasana bertukar pilu sebaik jenazah 3 beranak itu diturunkan ke dalam liang. Kelihatan bapa 2 kanak-kanak itu, Syarudin Aziz 51 tahun dan anaknya, Muhammad Ziyad Hadif 10 tahun, tidak dapat menahan sebab. Jenazah 3 beranak terbabit selamat dikebumikan dalam satu liang di tanah perkuburan Islam Masjid Az-Zaitun pada jam 5.45 petang, Ahad. Saudara, sebarang perkongsian maklumat menerusi email dan Facebook rasmi 999 amatlah dialu-alukan. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.